Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lafaz kita sama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dia, dengan keizinan dia, dengan dia wi masa kepada wak kita lagi pada malam ni. Boleh bersama-sama kita semaya jemaah pada malam Jumaat yang mulia ni. Dan lagi pula boleh lafaz kita sama-sama, boleh pakak-pakak bersama dengan tetangga majlis ilmu agama. Nak mengajar, nak mengaji malam ni tetangga ilmu tasawuf. Maka oleh kerana demikian itu saat itu jangan terlupalah buat kita ramai-ramai ucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mula-mula sekali yang terhormat kepada imam kita dan lagi pula khatib bila dan lagi pula kepada segala anggota dia dan segala pengkuasa dalam kampung kita ni Waimu, Tok Nebet, Botol. Jadi malam ni dah ucapan bagi saya saat ni tu dah saling hormat, saling kasih saya semualah. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih aula, lebih-lebih yang paling kita nak ucap saling hormat saat ni tu dah kepada ibu-ibu bapa, muda-muda, mudi-mudi, saudara-saudara kita yang mana boleh mari hadir pada majlis mengaji kita malam ni. Hak itulah hak yang kita saat itu dah. Banyak syukur, banyak terima kasih dah
Oleh kerana kalaulah tak ada ibu bapa, tak ada saudara, tak ada pemuda, tak ada pemudi malam ni, majlis pengajian kita saat ni tu tak akan ada. Tak boleh nak ada, tak boleh nak hidup, tak boleh nak sambung. Tu dah. Tu nak ayat katanya semua saat ni tu terhenti di atas buat kita. Dah. Lagi dah. Belum daripada kita nak baca kitab kita ni, dah nak doa lagi, Kita nak doa semua. Doa kepada ibu-ibu bapa yang mana mari malam ni, mudah-mudahan kita berdoa saat ni tu dah. Duk dalam keadaan umur yang panjang, dah dapat rezeki yang halal yang barakah, dapat ilmu yang manfaat, dapat jauh daripada bala, dapat sembuh daripada penyakit. Tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saat itu dah terimakanlah segala permintaan kita terhadap kepada ahli kampung kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam ni sambunglah pengajian kita, majlis pengajian minggu. Tu. Duk keliling, duk main kitab tulah ya ni. Tu. Tak ada duk main tukar kitab dak kali. Tu. Maka pengajian kita malam ni tentang ilmu tasawuf supaya kalau supaya sokmo tulah. Tu. Maka ilmu tasawuf ni yang mana kita dah royak dah minggu lepas saat ni tu salah satu daripada ilmu yang wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf saat ni tu kena belajar wirti wi tahu wi mahir sungguh. Wi sera le dangi darah. Tahu dah berserta kita buat amal lah. Tu. Kalau tahu, kalaulah kita tak buat, kalaulah kita tak turut, kalaulah kita tak ada patibak, ilmu yang kita tahu saat itu tak akan jadi manfaat apa-apa bagi kita. Habis. Tu dah. Maka alhamdulillah. Tu. Sama kat pengajian kita, dah pengajian kita penawar bagi hati ni duk pada muka 5. Yang mana kita saat itu minggu lepas saat itu dah masuk dah isi dia. Masuk dah isi dia weh. Setengah-setengah tu masuk dah isi dia. Isi dia hak minggu lepas saat ni tu dah. Duk royak bercara bak mata. Anggota yang mula-mula kita saat ni tu kena jaga. Anggota yang mula-mula saat ni tu kita patut kena pelihara weh sungguh-sungguh. Iaitulah anggota mata. Tu anggota mata. Anggota nikmat penglihat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni dah wajib juga kita kena jaga weh. Maka minggu lepas saat ni tu majlis mengaji kita ni duk royak katanya setengah daripada faedah mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita saat ni tu boleh buat apa? Boleh ambil faedah hak yang bahasa akhirat. So, yang kedua nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita saat itu setengah daripada faedah dia saat itu yang bahasa dunia. Makna katanya sabit bagi dua te mata kita ni dah ada dua faedah, ada dua guna. Faedah mula-mula, guna mula-mula kau akhirat. Faedah yang kedua, guna yang kedua kau dunia. Maka minggu lepas saat itu dah Syekh Qadim bin Deli dak oyak katanya nikmat mata setengah daripada nikmat mata yang bahasa akhirat ni iaitulah kita tengok semua segala yang ada di atas dunia ni. Tu dah tengok semua perkara yang duk di atas muka bumi ni. Tengok benda tu gambar kepadanya yang menjadi ni ialah Allah. Tuhan itulah yang duk tadbir. Tuhan itulah yang duk mengada. Kalau kita tilik situ, kalau kita fikir situ, sudah tak merah. Cuk tak ada nak fikir banyak. Cuk tak ada nak fikir banyak. Semua makna katanya gerak-geri kita. Perkara-perkara yang dia jadi duk timbul pelik-pelik, duk timbul penyakit tu, duk timbul penyakit ni. Makna katanya dia juga wak saat ni tu. Hak tak ada dia mengadakan. Itulah kita pandai situ saat ni tu. Boleh kita saat ni tu boleh ambil dalih. Boleh ambil pengertian.
katanya Allah Ta'ala Tuhan itulah yang menjadikan semua. Habis dah. Tu ni kata setengah yang bahasa akhirat. Kita tengok semua perkara yang duk tah dunia ni. Wimik dalil katanya Allah Ta'ala tu ada. Dia itulah yang buatkan segala perkara-perkara yang duk di atas muka bumi ni. Habis. Dah ya dah. Habis beri dah. Minggu lepas tu nak perangak ni. Ulai-ulai tu nak perangak. Lagi pula setengah daripada nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang kita boleh ambil faedah dengan dia saat ni tu, iaitulah kita saat ni tu boleh baca Quran, boleh pergi ke masjid, boleh pergi kepada tempat mengaji. Kalau tak ada dua tim mata ni, ada dua tim mata pun serta dengan sifat penglihatan lah. Duduk situ. Dah. Kalau lah tak ada sifat penglihatan, tak jadi juga tu. Boleh tengok Quran, boleh baca Quran, boleh mari sejik tengok malam ni, tengok malam ni. Hak pia-pia boleh mari malam ni, nak guna apa? Mutai mata tu nak tengok dah ke beri dah. Allah, tu nak katanya mari masjid malam ni kita guna nikmat mata boleh pahala dah. Apalagi pula kita duduk dalam majlis mengaji agama ni pun ada faedah, ada ganjaran, ada pahala, ada balasan ke raksana weh. Tapi ingat molek nah, mari malam ni kita niat molek ngaji kita. Setiap perkara dah tak imeh dah tuk guru. Saya popok nak duduk di atas ikhlas tak imeh dah. Oh, barulah hasil pahala. Mari ngaji malam ni pun supaya jugalah. Dah kita kena ikhlas sungguh hati kita. Mari semata-mata nak hapuskan sifat kejahilan yang ada di dalam diri kita. Hak tu lah hak molek. Dah, we ada ikhlas. Tu. Habis dah. Tu setengah ya tu. Banyak lagi lah kalau tengok lah kitab lain saat ni tu banyak lagi. Dia royak kata faedah yang bahasa akhirat tu banyak lagi. Tak sepati nak royak Syekh Qadir pun tak ada nak royak lagi kitab dia yang dipanggil lebar. Takut kita baca orang dengar tu ada mengatuk. Tu habis. Tak apalah habis di situ. Kemudian kita nak sambung pula mengaji kita malam ni. Duk pada katanya. Dan setengah daripada faedahnya. Ya, beri situ dah. Kemudian sebelum nak baca isi, sikit lagi. Sikit lagi sebelum nak baca isi, tak meh. Dah. Ikutlah kitab mana-mana. Biar. Kitab mana-mana wak emo kitab Jawi, wak emo kitab Arab. Dek tasuk masuk sebelum nak bahas pala modok kita kata. Tengok dulu minggu dulu nak kacak bab mata. Lepas tu bagi bawah sikit yang katanya ketahuilah atau ketahui olehmu tak kaya? Reno weh. Reno musanneh kena buat ribet tu semua. Tak kira kita Arab pun supaya tak Yawi pun baik tu semua. Kalau lah kita Arab ya sebut apa? I'lam. I'lam hendak ketahuilah olehmu. Hendak ambil tahu, hendak ambil berartilah olehmu. Reno bayar. Reno beri itu. Besok sikit dak. Ni kita nak royak dah. Kita nak royak sini sikit. Oleh kerana tiap-tiap kita wa emo kita Jawi, wa emo kita Arab. Sebelum nak bahas isi bercara dalam modok dia saat ni tu, dia kena buat semua lah pak ketahui. Makna katanya kita ni dah dia suruh saat ni tu buatlah apa saja yang kita tahu tak ke? Kalulah benda kita tak tahu, kita nak buat boleh tak? Boleh buat tak beri benda kita tak tahu kita nak buat boleh tak? Tak boleh. Nak buat kerana benda kita tak tahu. Lepas tu nak boleh buat saat ni tu ya kena mari daripada benda kita tahu tak ke beri? Pas benda kita tahu saat ni tu semua kita tahu ke tak? Semua ni atau meliputi itu kita tahu semua tak? Tak tahu tak ke? Tak tahu situ saat ni tu kita kena gapo? Kalulah tak tahu saat ni tu kita kena gapo? Kena gapo ya? Kena belajar, kena cari, kena menutup. Sebab apa kena cari? Sebab kita tak tahu ayat Quran tu ayat terena. Dalil ayat Quran, ayat Quran. Ayat Quran terena. Tuhan sebut dah le ayat Quran. Sabit tu fak kita kena duk cari, kena duk belajar ni.
Apabila kita tahu, kita buatlah. Kalau lah tak tahu, nak buat kan tak tahu. Nak pergi mana tepat tak biasa pergi. Tu. Tuhan kata dalam ayat Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Tu baik situ. Tuhan kata saat ni tu, Tuhan kata dia ni akhrajakum, mengeluarkan semua fak kita ahli-ahli kampung menerima kita ni. Wak tu baik. Asal kita tu tak ada, ya wak wi ada, lepas tu wi ada pula ya wak wi tu baik dah meh. Wak wi tu baik mana? Min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kamu semua. Kita ni ada ke? Tu baik daripada perut ibu belaka. Tu baik daripada kemaluan ibu bapa kita. Ibu lah kita lah, bapa tak ada leh. Dah. Kita ni beranak tu baik boh daripada perut ibu Tuhan buat kita ni. Hal keadaan Tuhan buat kita semua, wak emo tua, wak emo muda. Wak emo adik-adik alain dah lah ni, wak emo dengar duk ngaji, wak emo adik ceteh baru lah ni. Tuhan buat lagu mana? La ya'lamuna syai'a. Tak ada tahu perkara abuk tengok. Tak tahu perkara abuk. Duk dalam keadaan jahil, duk dalam keadaan tak tahu gapo. Mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunat. Tak tahu. Lepas tu tak kamar dia daripada tak tahu tu lah. Tu heroyak pula. Mung tak tahu, kena gapo? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Kita tu kena tanya. Tanya orang alim-alim. Tanya pula kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Kalulah kita tak pandai. Tu in kuntum la ta'lamu, jika lafaz kita semua saat ni tu tak reti. Lafaz kita semua ni reti habis rokgi. Kalau kita kira tengok dah. Hak tak reti tak mesti kita kena buat, hak tak tahu tak mesti kita kena buat. Hak dah kita tahu dah, benar kita tahu dah tu semua kita tahu dah. Tak tahu. Tahu tak habis lagi. Supaya katanya kita kata bab ibadat. Tahu habis rokgi. Di segi bab ibadat saja. Kalau bab apa hukum fiqh. Ibadat, muamalah, munakahat, jinayah, pak robok ni kita reti habis rokgi. Tu. Mari daripada tak tahu semua saat ni itulah kita saat ni tu kena mengaji, kena belajar, wi reti. Sabit tu lah kita jawi lah kita arak ya buat gilapan ni semua beheng. Beheng tak beheng tu. Wi boleh royak. Cuba buat seka orang tanya orang tu iklam ketahui olehmu ni mari mana. Cuba seka. Itulah nak ayat katanya mari daripada ayat Quran wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Habis itu. Tu nak ayat katanya minggu lepas kita mengaji dah saat ni tu hak mana kita reti, hak mana kita boleh tengok, hak mana kita boleh belajar dah, pakat-pakat beramal lah dah. Pakat-pakat jaga diri kita dah. Pakat-pakat jagalah diri. Apa tahu nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita saat ni tu. Supaya dah mudah-mudahan kita duk guna mata tah dunia ni, mata itulah akan jadi saksi kita pula pada akhirat sana. Habis. Mata kita rajin duk pergi ke masjid, mata kita rajin duk dengar orang ngajar, mata kita wahai duk pergi kepada tempat-tempat tuntut ilmu, mata tu jugalah akan jadi payaan atau saksi. Depan tu hai sikit lagi. Seolah katanya dia tu lah jadi gue, bomo gue. Okey. Panggil apa sasia? Beri apa dah? Bomo gue. Apa dah? Ingat. Gapo tak memo gue? Tenai. Dia tu ada tenai kita tak memo. Tak hay tahu dah si dia tak sing kita dengan sifat keadilan dia dah, tapi dia ni pula jadi tenai anggota kita ni. Mata kita biasa duk baca Quran apa kali sehari. Mata kita biasa duk guna nikmat ya duk sifat penglihat ni pergi kepada masjid apa kali. Mata kita yang Allah Ta'ala beri saat ni tu tengok orang lain saat ni tu. Tengok orang lain saat ni tu kita wasa lagu mana? Wasa tak kena kepada orang lain pun mari dengan mata ni. Wasa tak suka tengok demo tu mari dengan mata ni.
Nak timbul sifat pelak-pelak, nak timbul sifat deki, nak sifat hasak, nak timbul sifat takabur. Mata ni bayar. Sabit tu ya tak puca ni pala bak sifat mata ni. Nak boleh timbul sifat lain, kita kata nak boleh timbul sifat deki, nak boleh timbul sifat hasak, mata ni dulu. Allah kena jaga molek lah mata kita tu dah habis. Kamar dia tengok isi, oh panjang. Dan setengah daripada dan setengah daripada pedah mata. Tu domai duk situ tu. Pedah mata mana? Yang bahasa dunia. Ialah melihat perusahaan engkau. Ni ya kata nikmat ni nak ya atas pedah ada mata dua mata kita ni iaitulah kita boleh tengok gapo? Tengok perusahaan engkau, yakni pekerjaan engkau. Usaha tu dengan makna kerja kita. Kalau tak ada dua mata ni kita nak boleh tengok lagu mana kebun kita yang kita nak buat tu beri dah. Nak buat kebun situ, nak buat kebun sini. Tak ada mata tak boleh nak buat. Habis. Dan melepaskan engkau. Ni lagi. Pedah mata sakut paut dengan dunia ni, kita boleh lepaslah diri kita saat ni tu lepas daripada segala yang menyakiti. Yakni daripada segala perkara yang nak bawa mudarat di atas diri kita. Tu kita boleh jaga. Tengok benda tu nak mari timpa kita. Tengok benda tu nak mari sugung kita. Tengok benda tu nak mari tikai kita. Kita boleh jaga. Tu nak kata dengan sahabat ada sifat pelihat dengan sifat mata tu lah kita boleh jaga diri kita saat ni tu. Tu ya bahasa dunia belaka tu. Ni nak katanya lepas diri kita saat ni tu daripada perkara yang nak mudarat di atas diri kita. Mana weh misal ia katanya seperti jatuh dan berlagu. Seperti jatuh. Jatuh ni boleh jatuh banyak perkara. Jatuh lubang, jatuh kubah, jatuh telaga, jatuh mutu, jatuh pang kayu, jatuh rumah. Tu nak ayat katanya terbaik mari daripada mata kita belaka. Tu setengah daripada nikmat mata yang bahasa dunia ni kita boleh jaga daripada nak jatuh. Taklah jatuh apa, jatuh mutu, jatuh telaga. Dan berlagu supaya tu juga berlagu. Belaga dengan cie, belaga dengan rasa umah. Belaga dengan apa? Dengan tunggu. Kita katanya boleh guna dengan nikmat mata tu belaka beri dah. Allah, tu nak ayat katanya semua saat ni tu dah kena tupai daripada mata belaka tu. Kalau lah tak ada putih mata stay, kita nak boleh buat gapo lagi. Dah. Tak ada sifat penglihat bagi dua mata kita saat ni tu kita tak boleh nak buat perkara dah. Tengok orang kita dia tua mula nak buat lu. Kau tua kan. Alah mak ni, alah ayah ni bahasa sesar, tak boleh baca dah Quran, tak boleh tengok dah, tak cerak dah mata. Mula mikir. Allah mak ni tak boleh nak pergi dah sejik ni Allah, nak pergi pun tak nampak dah. Tu. Orang kita dia tua yang mai kok tu belakang. Dia pakai sesar mari belakang. Sabit tu mana-mana kita yang duk ada gagah. Yang duk gagah lagi learning, yang duk muda lagi learning. Dah, yang tak ada duk jadi cacat, yang tak ada duk jadi cedera lagi learning. Kita pakat-pakat usah buat benda kebaikan saat ni tu yang banyak sudahlah. Pisahlah, bohlah sifat diri dalam diri kita saat ni tu akan sifat kebaikan yang banyak sekali. Duk bime-bime, duk takut-takut hujung jatuh saat ni tu. Halau ketua saat ni tu duk main sesar belakang tu. Dia tua saat ni tu Tuhan tarik lebih dah. Nikmat mata, nikmat apa? Nikmat telinga, nikmat hidung. Tu telinga pun tak dengar mana. Mata pun tak nampak mana. Kaki pun jadi tak ada erai. Dah sampai situ saat ni tu, rugilah kita ke duk sesal di rumah. Duk semaya besok dah lah. Nak mari jemaah dalam masjid ramai-ramai pun tak boleh dah. Nak pergi kepada tempat orang duk mengajar, kepada masjid, kepada pondok pun tak ada boleh nak pergi dah. Kau duk azal hati saja gitu. Tu.
Sebab itulah kita dok ada muda apa yang muda laning, yang dok gagah laning, kita kena buh, kita kena rebuk benda ni molek buh lah diri kita. Dah? Atau kita kena pakak-pakak jaga insya-Allah taala dah. Habis. Habis dah lah. Setara tu ya. Setara tu ya buat hari. Ni nak ayat kata setengah ya. Kita boleh guna mata yang sakut pak dengan dunia ni banyak perkara. Boleh duk usaha kerja lain, boleh duk usaha kerja duk waktu wak ning, itu terbaik mari daripada butai mata ning lah. Habis dah. Habis itu. Kemudian Syekh Qadir min Deli royak pula. Ia katanya dan bermula mensyukurkan mata itu. Ni. Kita kena duduk sini ni. Tiap-tiap muda, tiap-tiap tua, tiap-tiap daripada orang tino, tiap-tiap daripada orang jatuh, kena tanam dalam hati ni. Kena tinggal sini kata. Syekh Qadir min Deli katanya, dan bermula mensyukurkan mata itu, cara kita nak syukur, cara kita nak terima kasih kepada Allah Ta'ala yang dia beri nikmat mata kepada kita ni. Ni nak ayat cara ni. Cara kita nak jaga mata, cara kita nak terima kasih kepada Allah Ta'ala yang dia beri nikmat mata kepada kita ni. Lagu mana weh? Cara dia saat ni tu. Ia katanya memelihara daripada apa ni? Memelihara daripada mata. Pehe tak memelihara. Melihara ni dengan makna katanya kita tu kena jaga. Cara kita nak syukur, cara kita nak terima kasih Tuhan yang dia beri nikmat mata kepada kita ni, cara kita nak terima kasih ni duk ayat jalan ni. Beheng. Cara nak terima kasih Tuhan yang dia beri sifat nikmat mata kepada kita ni iaitulah kita kena jaga daripada mata tu. Jaga saat ni tu. Jaga tiap-tiap melihat yang haram. Tu ya. Cara kita nak jaga mata, cara kita saat ni tu nak terima kasih nikmat mata Tuhan kita saat ni tu, iaitulah kita kena jaga, kita kena apa? Kita kena helik daripada tiap-tiap melihat yang haram. Kita jangan tengok benda haram. Benda haram ni benda tak molek. Dah ke benda haram. Benda haram ni banyaklah kalau tengok masalah ni banyak. Ngebak main mudah-mudah ya masalah ni banyak perkara. Saya tengok sampai tempat tidur kita boleh tengok juga. Tu benar-benar haram. Tengok benar haram saat ni tu banyak perkara ya umum lagi tagi ya orang misa soso bergapo kata kita nak helik. Kita nak jaga mata kita tak usah tengok benda lapis ni. Kita boleh jaga mata kita tak tengok benda lapis ni, makna katanya kita duduk syukur kepada Allah Ta'ala dah tengok. Sabit tu Nabi pesan kepada Sayyidina Ali hadis yang katanya, ya Sayyidina Ali, mu pejailah matamu. Pejailah matamu. Kalau mu tengok tu mula-mula, kalau tengok lagi yang kedua, maka yang kedua tu tak kira dah. Sebab apa? Madah mula-mula tu kita tengok dah. Tu pejailah olehmu Sayyidina Ali akan mata kamu oleh kerana bahawasanya kalau mu tengok saat itu mung saat itu pertama dah. Mana kata mula-mula tu tepuh dah. Kaca duk tengok benda haram mula-mula tu tak kira halu dah. Maka duk tengok yang kedua, duk tengok semua tu. Tak apa dah. Panggil katanya hak madah mula-mula tu madah habis dah. Mana kata dosa tu dak dosa semua dah. Tetapi itulah Nabi yang pesan kepada Sayyidina Ali menatur dia saat itu, dia suruh pejam semua mata. Pas kalau kita tengok, pas kita lah ni tak nak jauhnya kau reko nak tengok. Kau remo lagi kau nak tengok, nampak seksi-seksi sikit. Bel-bel dia belagak ni. Anak-anak tuno duk pakai macam-macam sikap tunggai duk pakai. Nampak rupa pakai Messi dah ni. Tapi Allah pakai Wafiq nak dalam. Tu pasal nak tengok belakang tu. Tu tengok tu.
Tu tanda bagi kita juga tu Allah payah laga tu nak payah laga tu. Atau ni katanya masa Allah kita nak jaga mata kita tu jangan tengok benda haram. Pas ni kita tak ada tengok, kali kita tak ada tengok. Tengok ni makna kata kita kelai nak tengok tu. Tu. Hak tengok kelai nak tengok betul saat itu. Haram. Tak boleh. Pahak yang tertengok masalah kita tengok. Kita tak ada tangcai nak tengok. Dah pergi lemai pieh nak pergi mata kita. Lagu mana? Ulama atau lagu mana ya? Ya. Ulama atau lagu mana? Boleh tak tu? Dosa tak? Tak dosa beheng. Kalau lah kita saat ni tertengok dia panggil. Bukan kelai nak tengok. Hak kelai tu kita kena romak apa borang nak pikul tu. Hak tertengok ni kita katanya maaf. Nabi dioyak dah kepada Sayyidina Ali. Kalau mu terpandang kepada sesuatu yang haram maka dimaafkan pada syarak. Tak ingat hadis tu. Dak ingat ngaji hadis tu banyak kita ni. Tapi nak royak lapar hadis tu tak ingat bae. Royak tupuk-tupuk itu. Masa dia dah. Tu ni atas setengah daripada dalil kita buat saat ni tu. Dah hadis yang Nabi tak ni tu duk royak kepada Sayyidina Ali dia saat ni tu. Pejelah matamu Sayyidina Ali akan tengok daripada perkara yang tak molek. Kalau mu tertengok maka dimaafkan. Habis dah. Tu cara kita nak jaga mata kita tu. Payah. Tak ada payah ni sekarang tu. Makna kata kita kita tak tengok benda haram tu makna kata kita duk syukur terhadap Allah Taala dah. Duk terima kasih kepada Tuhan dah yang dia beri nikmat mata kita boleh tengok ni. Kita jaga tak tengok benda haram makna katanya kita tu duk terima kasih kepada Tuhan dah. Kita tak tengok benda haram. Gapo katik benda haram? Tengok jawi misal. Seperti melihat para puan. Para puan mana sifat? Yang lain daripada istrinya, isteri seorang. Ini dah ni. Ini payahlah kau ni. Ya tak sewi kita tengok orang tino yang lain daripada bini kita. Hak tu. Ni dia ngaji ilmu tasawuf yang lagu ni. Kita jangan tengok orang tino yang lain daripada isteri kita. Tengok orang tino yang lain daripada isteri kita ni dosa. Tengok lagu mana beri weh ada dosa ni. Pak kita duk le sangkung le masyarakat kena muamalah lagi mari dak ke? Duk le dosa semua. Siap. Nak lepas kat mana? Nak lepas kat mana tai? Nak lepas kat mana? Kita duk le kampung ni Duk le sangkung kita kena gau dak ke? Kita kena masyarakat, kita kena pergi kat tu. Mana kata duk tengok tu dosa semua kita. Pas nak lepas situ nak buat lagu mana? Dia katanya kita kena jaga butir mata kita, jangan tengok orang tino yang lain daripada bini kita. Mana kata bini kita seorang lah boleh tengok. Hak tu tak ada dosa. Pada le sangkong ni temung semua ni. Siap. Lagu mana? Lagu mana beri? Tengok orang tino yang lain daripada bini kita ni tengok pasal mana? Yang nak kira pula situ. Hak ni duk kecek dengan cara umum ya. Yang nak kait lagi, yang nak tapih lagi. Tengok orang tino yang lain daripada isteri kita yang bawa yang jadi dosa ni tengok dengan apa? Dengan timbul keinginan hawa nafsu. Tengok orang tino lain ada sah weh. Tu. Tengok bini demo puasa, tengok anak dara demo puasa. Tak leh lagu tu. Dah. Tengok orang tino yang lain daripada bini kita, jangan witimu sifat tu. Pak orang lain, orang tino pun kena jaga. Taklah pakai-pakai ye tu. Dah. Duk dapat rumah pun kena jaga juga. Duk dapat rumah orang tino kena jaga tak weh. Nyanyo ya kita kalau kita tengok tu pakat pikul dosa. Duk ada kampung je nak libat kita tengok semua. Naik motor apa demo pakai. Jadi nak tengok lu. Sabit tu orang dulu yang jaga sungguh. Orang dulu. Tak pergi rumah lah. Tak gelewak main lah. Orang tino nak main nak gelewak tak pergi rumah. Ya pakai ya di molek. Pakai kain sarung. Pakai baju ya di katanya. Jangan nak nampak pakai kain kelubong. Ni tak pergi rumah kita buat tak heran. Duk ingat kata kek rumah kita. Kek rumah kita ikut kita nak pakai bekno. Ya tak lepas. Kek rumah kita pun bukan kita duk sok lah kampung.
Kita ramai duk masyarakat orang yang ajnabi yang lain daripada adik-beradik kita tu ramai lagi. Pas demo duk terlibat tengok tu pia nak pikir. Demo nu duk main layar macam tu rak teng-teng dah. Kita ni pergi tengok. Kalau tancai tengok dosa. Kalau kita terlihat tak dosa kita. Demo duk pakai nu jadi berdosa bang. Tu kena jaga dah. Laning kena jaga nak jaga kita molek. Lebih-lebih lagi anak tino. Anak tino nak jaga molek. Orang dulu ada no. Ada anak tino sebab ada yame rak pergi rumah. Wes seringat bahai. Berkata tu. Kena gedok lagu tu. Dia mengata keluarga mana, ibu bapa mana ada anak tino oleh keluarga tu seolah katanya ada yame rak pergi rumah. Kena gedok yo ubik lagu tu. Apa beri? Tak kena. Tak kena. Ada anak tino Nabi kata gue no. Kita jangan nak ambil perkataan orang dulu lah. Ambil buat itu. Kita ambil perkataan Nabi. Nabi katanya, pia-pia keluarga mana ada anak tina di rumah, keluarga tu berkat. Berkat. Wak hijau pada berkat. Dukkan cai ciwik peracawang berkat. Bahagia dulu katanya ada anak tina sebab ada jamil pada rumah. Payah nak jaga. Dia nak jaga di antara anak yatim anak tina je gembek anak tina. Tapi ada anak tino berkat di rumah tu Nabi kata. Bahari telan ni hari telan ni kadang setengah kita tak say anak tino, anak jatuh. Hak tu jaga nak molek anak tu terhati di atas ibu bapa. Tapi dia kata hak Nabi kata pia-pia, keluarga mana ada anak tino berkat. Pak kita tak say berkat. Nak raya berkat ya. Ikutlah tiap-tiap kerja nak ada berkat macam ni. Dia ada butir berkat. Berkat ni panggil ziyadatul khairi lil ghairi. Tambahkan kebaikan bagi yang lain. Kau buat kau tambah, kau buat kau tambah, kau buat kau naik. Tu. Dia tak sama. Orang ada anak yatim, Nabi kata ke mana? Dia tak sama ni kelebihan anak yatim dengan anak tino ni. Ada anak tino, Nabi kata berkat. Jangan dia buat katanya ada anak tino semua ada yang merah pergi rumah tak kena kata lagu tu. Allah, sebenarnya tak ada harga anak tino ni. Ada anak tina berkat. Orang ada anak yatim Nabi tu kan. Lah kita Bajuri Ibnu Qasim katanya, pia-pia ada anak yatim, maka keluarga tu lepas daripada bala. Lepas daripada bala. Serba-serba bala saat ni tu lepas. Tapi yang nak ada syarat pula bang. Nak lepas daripada bala, iaitulah kena ada anak yatim 3 orang. Derek tu kena derek. Yang satu pun anak yatim, yang dua pun anak yatim, yang tiga pun anak yatim. Barulah keluarga tu lepas daripada bala. Siap. Malah buat lagi ni. Lepas daripada bala, beri suka. Tak serah kan? Jangan gaduh duk muda gitu. Tapi syarat pula nak lepas daripada bala nak ni tu ya kena tak nama anak. Kena dulu dengan gapo? Muhammad depan. Muhammad Basri ke atau Muhammad Khairi, Muhammad Nur ke no. Hak barulah keluarga tu lepas daripada bala. Dia tak sama tu kelebihan. Anak yatim ada kelebihan, anak tina pun ada kelebihan. Tu kita pilih tengoklah doa dengan Tuhan kita nak anak gapo. Anak yatim ke anak tina. Tu nak katanya kena ada jagalah biar molek. Anak-anak tino tu kena jaga molek. Bukan sama ada keluarga mana ada anak tino. Kita tak khabar kata kita duk pikir butir keberkatan dalam rumah tangga. Sabit tu kadang-kadang kerja ni tak seko, mari ada rezeki ni mari mudah-mudah, mari mana? Mari daripada asbab ada anak tino tu. Sabit tu kita kena jaga molek. Nak jadi berkat le keluarga mah kita saat ni tu kena jaga anak tino kita molek. Beri dah. Allah. Tak sama anak yatim kelebihan di antara anak tina anak yatim. Baik itulah yang kita royak saat ni tu. Habis. Tu nak ayat katanya kena jaga molek lah mata kita saat ni tu daripada tengok orang tina lain daripada bini kita. Tak lah tu. Setengah orang, enggak setengah orang bayar. Kalau bini remo mula nak jadi selalu. Padahal dia tu ada bini dah. Awak bila tengok tina orang lain, bini orang lain mula jadi tengok. Dunia katanya mata tu tak molek dah tu. Tengok bini remo jadi wasa gerang, jadi wasa mikir karau. Tu nak jaga tu.
Tino pun kena jaga, pakat-pakat jagalah. Tu pakat-pakat jagalah. Habis. Tu nak ayat katanya kita patah lari mata kita tak tengok benda ni, makna katanya kita tu duk terima kasih kepada Tuhan dah. Tu tak payah kali. Lagi pula. Ya buat contoh, ya buat misalnya katanya saat ni tu tengok orang Tino lain daripada bini kita. Dan sahyanya dan mahramnya. Tu mahram tu bukan macam muhrim tu. Berbaris tak weh. Tu dan sahyanya sahya seorang. Dan mahramnya mahram seorang. Ni dia patai lari, dia patai mata dia, dia tak tengok sahya dia. Dia masalah dulu ni orang dulu apabila perih dapat kemenangan, dia mik tino kau ayat kau buat dia ditat. Maka orang mik pera dia tu orang panggil penghulu. Orang dek bawah dia pegang saat ni tu panggil sahya. Maka balik penghulu saat ni tu nak tengok sahaya dia. Tak leh nak tengok main-main tak leh. Tampak sahaya dia duk mani duk mengemai masa nak kita tengok tak leh. Kena jaga tek penghulu dia. Tapi masa laning saat ni tu dia tak ada dah dah. Barah dia tak ada dah, sahaya tak ada dah. Ingat tak le Islam kita. Yok lek tak masa mana. Tapi kita duk cari. Ingat tak? Sengat tak? Sahaya ni tak ada masa mana korang mana. Kalau basi hak siai masa mana apa? Dah cekang apa? Dah cekang ti Yok lek saya bai tak ada atau sahaya ni tak ada. Tu baik hukum masalah tahu kita ni sama. Mesti tik tahu tiangkan. Tu dah. Tak ingat kita pun tak ingat. Dah. Sahaya ni dah. Bagi penghulu pun kena jaga juga. Tak boleh nak tengok. Nak tengok hamba dia. Duk mandi kok si, duk ngemai kok sungai, duk ngemai kok lagu nak tengok tak boleh. Dan mahramnya pun tak boleh tengok. Mahram ni panggil apa mahram? Ya, mahram panggil apa mahram? Makna apa mahram? Teng mahram ni makna apa teng? Kalau muhrim ni kena beri. Beheng. Kalau muhrim tak dengar. Hena? Laki bini panggil mahram. Anak kita hak sah. Hak tak sah nikah dengan anak hak tak sah nikah dengan kita. Kalau hak sah nikah panggil Kalau hak sah nikah panggil harai kan cerita tengok dah ke? Ni hak tak sah nikah dengan kita. Dia panggil apa? Bim dah faham ke? Dia panggil apa beri? Hak tak sah nikah dengan kita. Wa ilmu hak tak sah nikah dengan kita ni dia. Anak kita. Lepas tu mak kita, lepas tu anak nakal kita, lepas tu anak kau kat bibih. Gapo biasa? Biar ke biasa? Adik kita, lepas tu kakak kita. Yalah belaka tu. Mana adik nak tengok star adik. Buat lambat mulut nak tengok adik beri. Tak boleh main tu. Tak boleh tengok. Adik kita Tina pun jangan buat tengok main. Kakak kita Tina pun jangan buat tengok main. Tu lah. Habis dah? Behar dah? Tu nak jagalah mata kita. Jangan nak tengok main benda lepas tu. Pas tengok adik kita. Tengok kakak kita. Duduk dalam rumah ni. Setara mana tak boleh tengok. Hidup gaulai semua tu. Nak jaga mata kita tu. Sungguh pun kata adik, sungguh pun kata kakak beheng dah. Ni yang kena jaga molek yatak budak. Kalau adik yatak tak masalah. Kalau hak Tino ni. Orang Tino ni kena jaga adik duk le rumah saat ni tu. Nak zahirkan aurat main-main tak boleh. Dia tak usah kelubung, dia tak usah pakai lega-lega tak apalah. Tapi jangan duk menzahirkan tempat aurah. Tu. Tak apa sara tu. Dobek teh. Kalau kecek dah. Kalau orang Tino ni remek sungguh orang Tino ni.
Dia tak sama dengan orang atas. Orang tino duduk dalam rumah. Aurat dia kira taraning. Anak tino, orang tino. Kalau tu baik rumah. Luar ada kapung ni. Dia kira baik lain dah hukum. Dah. Tu nak kecek panjang suku dah. Ni nak ayat kata jagalah diri kita. Tak tengok orang tino. Tak tengok saya. Tak tengok mahram. Saat ni tu. Tu dikatakan kita nak syukur dah kepada Allah Ta'ala. Habis. Tu contoh. Misal mula-mula nah. Yang kedua yang katanya. Apa ni? Nak masuk sejarah. Sikit lagi. Dan seperti melihat akan muda beliau. Muda beliau. Masalah ni tak ada lagi tak tahu. Masalah ni. Kita kena jaga tak boleh tengok benar. Apa orang pesing yang muda beliau. Muda beliau ni yang nak jadi masalah kepada budak yatim ni. Dulu banyak ayah. Lah ni tak tahu tak ada lagi. Kalau ada pun pesing harok cik. Tak boleh tengok orang biasa muda beliau. Muda beliau. Biasa mana muda beliau beri? Orang muda beliau ni. Pone tu duk gila kok muda beliau tu. Tak sama tu. Nanti muda beliau ni macam mana? Dulu banyak duk jadi. Lah ni punya ada lagi masalah ni. Tengok budak yatim pesing nampak tu gerai nampak ada gerai. Panggil yang muda belia ni budak yatim yang belum sampai umur lagi yang gapo? Yang baru duk timbul misal merah tu. Tengah duk panggil katanya tengah duk nak ceteh nak besar nak tinggi. Pesing orang yatim tengok rocik ni duk gerai. Gerai tengok budak pesing tu. Ambil budak macam tu duk main duk siung duk po duk tu tak leh tu. Jangan duk tengok kepada orang muda belia. Tu panggil muda belia ni budak yang baru nak tumbuh misah. Panggil laki-laki yang muda ni laki yang belum tumbuh janggut dan misah. Tu dah habis. Selagi misah selagi dia katanya dan seperti melihat akan orang laki-laki. Tak leh juga weh. Beri. Nak jaga juga. Kita ni jaga mata kita ni. Jangan duk tengok main akan orang laki-laki. Kita nak tengok sama kita. Tapi ni masa dulu duk pondok je terbulah masa duk pondok dulu terbulah deh. Duk masa duk mandi kolah juga di kursi ya. Tak? Buat seh kai main biar mandi. Wei ate duk ade tu. Tak leh juga weh. Duk tengok mana nak tengok awu songkran. Nak tengok mai biar mandi tak leh nah Allah. Ni nak katanya kita kena jaga juga mata kita melihatkan orang laki-laki. Tu. Nak buka sama kita nak buka tak leh juga tu. Melihat orang laki-laki. Pak orang laki-laki ni setara mana teng? Kok kek dia. Kek orang atas, setara mana? Dia lah, nak tanya senyak leh awak lah ni. Biasa orang ayat tahu, mana biasa? Lepas pada lutut, betihnya nah. Aurat ayat ni bagai duduk di antara pusat dengan dua lutut. Tu kita kena jaga. Pas kita duduk sama-sama kita orang yatim ni duduk nak buka lutut mai. Ya tak leh tu. Jadi mudah dak orang kita ni hawa kawego gak bakal luas apa. Ada buat silap cak isak rokok do apa. Padahal kita duduk muzahir aurat di antara kita sama yatim dia tak leh lagu tu Kita duduk pikir dosa tu kalau kita duduk kaca pakai lagu tu betul nak jaga nah. Tu bagai di antara pusat dan lutut. Tu celah tu. Sabik tu hikmat tu jadi pusat sebab apa? Kalau tu tak jadi pusat kita tak akan tahu kek di antara orang yatim dengan orang tino. Tu bahaya. Tu ni atas hikmat pusat tu jadi saat itu mudah nak buat dalil, mudah nak buat katanya kek orang yatim ya taron ni. Tu dah. Tu kena jagalah tengok orang sama-sama orang yatim ni tak leh juga weh. Kamu dia kata pula, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka wajib, lazim ni dengan makna wajib nah. Maka lazimkan, yakni wajibkan olehmu fak kita semua ni. Gapo?
akan memelihara mata, engkau kena jagalah mata kita. Jagalah nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada kita masing-masing ni. Jaga daripada apa? Iaitulah jaga daripada tengok sesuatu yang haram. Allah nak jagalah. Dah. Kita pun supaya kadang-kadang ni masa nak tengok, kadang-kadang masa terlibat mata nak tengok. Hak tu lah tu. Dah. Hak tu lah kita takut tu. Dah. Kita duk tengok saat ni tu, salah harta kita saat ni tu buat dosa dah di atas dua tim mata kita. Habis. Tu ni kata lazim ni dengan makna wajib. Habis. Allah. Tu ni kata setengah daripada cara kita nak gapo? Nak syukur nikmat mata yang Allah Taala beri kepada kita, iaitulah kita patai lari tak tengok benda haram. Cuk. Pakai cuk sekat tu. Tiap-tiap benda yang bawa jadi haram kita mata tak tengok mata kita tu, makna katanya kita duk terima kasih dah kepada Allah Taala. Habis kat tu. Tu. Kerana firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maaf ni panjang sikit kitab mula-mula ni. Allah. Dia baca panjang-panjang pula nak mengatuk halu. Dah. Duk tak nak jadi setengah-setengah dia belaka tu tak leh. Dia pi baca yo mari yo apa yo nak royak maaf dah. Kadang-kadang kita lebih tak tu. Habis tengok kita muhimah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Maka sambunglah pengajian kita yang kedua, kita hadis muhimmah, hadis yang penting untuk isteri dan suami saat itu. Di antara dua tu kena ambil tahu apa ratik cupcake di antara retina kena buat kepada tok laki dan tok laki kena buat gapo ratik kepada retina. Maka kita nining dah kita duduk cara hatulah. Maka kita nak sambungkan pengajian kita ni duduk pada muka 4. Muka 4 tu pada kata bermula dalil tu. Tengah lah kat atas sikit je. Situ dah. Cerita malam ni panjang ni. Cerita malam ni. Kalau baca masa lebih sikit. Kalau sejel lebih tak apa tak. Dah. Nak habis. Nak habis apa suk cerita ya bawah. Kalau baca tak suk pada cerita ya. Nak sambung minggu tak apa. Nak gosteh mula-mula je letih. Kita nak baca cepat-cepat dah. Kita nak baca cepat-cepat dah. Agak ibu-ibu bapak-bapak semua sabar dah. Sabar. Dengar je dengar. Dengar tak letih ni. Tapi masa dia majlis mengajar hak letih kali hak ano? Hak letih kali. Hak letih kali hak ano tai? Orang dengar kat orang ngajar. Ikut anak tepat. Buat ilmu pondok, buat ilmu sejik, buat ilmu ceramah. Hak letih kali orang dengar kat orang baca. Orang dengar. Orang dengar letih kali. Tengok apa tarah dia mau tukar. Kayak geliak kau tu tak suk lagi. Geliak kau ni tak habis lagi. Hak letih orang dengar. Mengatuk katik, menguak katik. Ya masa dia. Tu ni yang katanya. Dah, majlis mengajar ni. Hak dengar, hak letih kali. Orang dengar tu lah. Tu agak-agak sabar dah. Sabar di atas kebajikan. Sabar di atas pengajian. Dah, kita saat itu tak saja. Dah, kita duduk dalam masjid. Niat iktikaf sadah. Hak tu dengar orang duduk muzakarah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca derah-derah ni dah. Orang ada kitab tu tengok derah-derah. Tak domain derah-derah dia. Kita nak baca, kita nak hurai derah-derah. Dia katanya bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu. Ni nak wayak dalil. Hadis lain pula ni. Nak wayak dalil yang menunjuk atasnya itu atas sebaik-baik taat orang tino ni. Tu. Atasnya yakni atas sebaik-baik taat saat ni tu. Dalil apa? Barang yang diceterakan. Barang tu dengan makna hadis tu. Barang yakni hadis yang diceterakan. Hadis yang dicetera, yang diriwayatkan. Dia tak ada royak ni. Dia royak ni. Dia pakai sambung cerita lalu. Dia wari hadis royak lagu mana? Bahawa sungguhnya seorang Badawi. Seorang Badawi ni orang darat. Orang duk kot jurang-jurang bukit. Masa dulu. Masa Nabi duk seru kepada agama. Masa duk le kampung ni tak apalah. Masa orang Arab duk ke hujung-hujung bukit ni. Dia tak apa ni. Tu. Ya katanya ada seorang Badawi saat ni tu.
Datanglah ia seorang Badawi. Orang kampung ni. Datang pergi kepada Nabi SAW mai jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, orang kampung, orang Arab macam ni dia mai jumpa dengan Nabi, dia kata kan? Maka berkata ia seorang Badawi. Kata ni dengan mana kata? Kita tanya Nabi. Dia katanya bahawa sungguhnya engkau tu kena kepada Nabi tu. Engkau yakni Nabi Muhammad. Orang kampung ni pergi jumpa dengan Nabi, dia kecek dengan Nabi, dia kata kepada Nabi, dia kata, "Hei Muhammad ni telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Taala." Tengok tu, orang Arab Badawi dia tahu. Dia kata, "Mung ni weh Nabi Muhammad, mung ni lah orang hendak seru manusia lebih kenal tu herak ke?" Tu. Dan aku percaya dengan dikau. Tu dan aku. Kitab jatuh tu kena baik kira orang ada kitab tu dah. Yakni dan tiada aku percaya dengan dikau. Nak gitu. Ya kitab jatuh tu. Dan aku yakni dan tiada aku percaya dengan dikau. Nabi Muhammad, mung duk seru orang wi kenal Allah. Tapi aku ni orang Arab Badawi kata, aku ni tak percaya dengan mung Nabi Muhammad. Tengok orang Arab Badawi. Dah. Masa tu dia boleh tengok Nabi saat ni tu dia tak percaya lagi. Dan lagi pula tengok dia cerita ya. Dan tiada aku benarkan akan dikau. Hak tulah ya tu. Aku tak percaya weh Muhammad. Aku tak benar kamu weh Muhammad. Aku tak percaya, aku tak benar saat ni tu. Istisna. Malaikat dengan mukjizat yang diperlihatkan akan dakuan ni. Orang dulu yang pasal itu keras sungguh, dia tak terima sungguh. Dia kata, Muhammad, mu dah suruh orang kenal Allah, aku tak percaya, aku tak benar mu saat ni tu. Malaikat aku boleh tengok satu kepelekan yang terbaik daripada mu dulu, baru aku nak percaya. Mukjizat ni apa panggil satu perkara yang mencari keadaan. Orang lain tak boleh nak buat, malaikat duduk di para Nabi saja. Nampak Tok Guru tu ada mukjizat apa Tok Guru tu. Boleh tak besek nak kata Tok Guru ada mukjizat? Tak boleh. Sebab lapar mukjizat ni kena guna di atas Nabi so ya. Kalau Tok Guru kita nak panggil apa? Nampak Tok Guru ni berkat. Nampak pelik Tok Guru ni. Duk kum nak buat 200-300. Malam-malam duk jalan, tapi bukan dia. Bukan dia. Dia duk tidur tak rumah gok-gok tu. Tapi dia nampak dia duk situ, nampak dia duk sini, masuk lagi rumah dia, masuk lagi kebun dia duk nampak dia. Kalau Tok Guru ada benda pasal tu panggil Tok Guru tu, timbul sifat ke apa situ panggil nama dia? Panggil apa? Apa beri? Karamah. Kalau Nabi panggil mukjizat. Berak tu nama dia. Tok Guru ni apa? Khamak Tok Guru ni. Ni Tok Cha tu khamak. Hidup guna khamak kepada Tok Cha. Nampak Tok Cha tu jadi Tok Cha tu bisa khamak oleh Tok Cha tu tak janganlah kita guna lafaz tu salah. Kalau Tok Cha ada kebolehan panggil apa? Tok Cha ni tahu juga dia. Buat ilmu pelak-pelak tahu dia. Tok Cha ni apa panggil istidraj. Jangan nak panggil khamak lah Tok Cha tu guna lafaz tak kena. Istidraj. Habis. Orang dulu tengok orang Arab dulu. Dia tak percaya dengan Nabi, malaikat yang boleh tengok satu kepelekan yang terbaik daripada Nabi ni dulu. Boleh tengok mukjizat Nabi dulu. Baru yang nak percaya, baru yang nak benar kata Nabi itu Rasulullah sungguh. Nabi pun kata tak apa. Tak apa. Kalau mu nak tengok, Nabi kata tak apa. Dia kata lagu mana? Bersabda baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata selalu baginya bagi seorang Badawi saat ni tu Rasulullah, yakni oleh Rasulullah. Yang nak apa? Yang nak lapar situ ke? Jadi bersabda baginya oleh Rasulullah. Yang nak lapar oleh selagi itu. Nabi pun katalah terhadap orang tu, orang Badawi yang mari jumpa dengan dia saat ni tu. Nabi kata lagu mana? Apa yang engkau kehendaki? Mu nak tengok ke apa ya? Nabi tanya, tengok. Mu nak tengok sangat mukjizat yang ada padaku, mu nak tengok ke apa? Nabi tanya. Maka berkata ia seorang Badawi saat ni tu. Engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini. Tu tengok pelik orang dulu dia. Dia nak percaya Nabi, kata Nabi ni Rasulullah sungguh.
Dia nak tengok benda kepelakan Nabi dulu. Dia minta Nabi, dia minta apa? Hei Nabi, kalau mu Rasulullah sungguh, aku nak minta dimung saat ni tu. Dah. Tu. Mu nampak dapat tamah ni. Kau nampak dapat tamah. Dia minta kena. Minta wi hak ada apa? Dak peria saat ni. Cerita ada lagi. Gilu dah. Nak hurai pun jadi tak sedap tu. Cerita kita baca gilu. Maka datang ia gapo? Maka datang ia pang kermo tu panggil pang tamah. Akan dikau. Maka datang ia pang kermo akan dikau. Ni tengok dia minta ni. Ni dia minta lah. Hei Nabi, pang tamah ada ni. Aku nak minta pang tamah ni mari duk depan mong. Tu dia tanya. Padahal pang tamah ni pang tamah mapuh, pang tamah kering dah ya. Tengok. Tengok dia ta Nabi. Dan adalah antara hadapan keduanya itu. Hadapan Nabi dan hadapan orang Badawi saat ni tu. Keduanya itu yakni Nabi dan Badawi saat itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Untuk tengok tu. Ni orang Badawi yang minta kepada Nabi, yang nak percaya kepada Nabi, yang minta dia atas pohon kurma duduk depan dia saat ni tu, mai jumpa dengan Nabi, mai jalan depan dengan Nabi. Dia tengok pelak tu. Maka sabda Nabi, maka bersabda bagi Badawi itu, Nabi pun katalah bagi orang Arab Badawi saat itu. Kata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagu mana? Pergilah olehmu hei Badawi. Dan kata olehmu hei Badawi, bagi pengkermo yang kering saat itu. Tu. Dia minta Nabi pun goyak dia. Royak ke orang Arab Badawi, maka orang Arab Badawi pergi kecek dengan kayu tu tadi dia kata. Kata lagu mana? Bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Tu. Hei pohon kerma, mungkin royak lagu tu. Tengok dia pesan. Mungkin orang Arab Badawi saat ni tu tengok. Dia nak percaya Nabi tu Rasulullah. Dia nak minta tengok benda kepelakan. Dia minta Nabi atas Nabi, Fatama ni ada ke yang apa ni. Tapi aku nak boleh tengok Fatama ni boleh duduk dak pemong. Mungkin awak boleh. Nabi pun pesan kepada orang Arab Badawi ni, mungkin royak lagu ni, mungkin royak dapat pertama tu, mungkin kecek dapat faham. Mungkin royak tahu aku suruh mari ikut ni. Nabi royak lagu tu. Maka pergilah ia Badawi dan berkata ia Badawi, hei pohon kurma. Ni pergi kecek dapat kayu ni. Hei pohon kurma. Dia katanya, perkenalkan olehmu hei pohon kurma akan Muhammad. Mu terimalah hak Nabi Muhammad suruh mu ni. Bahawa sungguhnya ia Nabi itu memanggil akan dikau. Orang Arab Badawi pergi kecek apa pakai apa tamah mapuh tu. Pergi kecek bobek-bobek. Kecek dengan pakai kayu. Kalau kecek lah ni panggil gila. Tapi kecek masa Nabi panggil mukjizat dia. Dia kecek sungguh, dia royak sungguh kepada Fatama saat itu. Hei Fatama, munggilah Nabi Muhammad panggil mung saat itu. Maka tak kalau orang Arab Badawi royak kepada pertama lagu tu, tengok nak timbul gapo. Dia katanya, maka bergerak-geraklah pohon kurma itu. Allah. Getar pang kayu. Gerak-gerak ni makna katanya getar. Dengar orang Arab duk kecek, dengar katanya Nabi suruh mari pergi jumpa, ya getar dah pang kayu. Padahal pang kayu ni benda berakar ke tak? Tak ada berakar kali. Tapi royak katanya kasih saya cinta dia kepada Nabi Muhammad saat itu. Nabi Muhammad seru dia suruh mari jumpa dengan Nabi Muhammad. Pujur gerak lah. Dia kata gerak saat itu daripada pihak yang kanenyo pang kermo. Lek kanen gerak dulu. Dan tercabutlah segala akalnya akal Fatama saat itu. Cabut tu baik. Gerak sadah tu baik pula Fatama saat itu. Pelik tak cerita ni? Pelik tak? Pelik percaya tak? Kena percaya ya cerita mukjizat Nabi ni kita kena percaya. Masa Nabi ni berlaku banyak perkara. Ni tengok ni sekadar pertama ya ni. Sakut pauk bak rumah tangga ni beheng. Duk tak kecek bak pertama. Sakut pauk dengan rumah tangga tagi ya nak royak dah. Ni dia royak katanya pertama tu getar tu baik saat ni tu sebelah lek kanan habis. Timbul sampai ke akar pun tu baik. Dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya akar pertama tu. Gerak kanan, gerak kiri, tu baik habis segala akar. Maka jadilah ia pang tama saat itu datang seperti demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubik kiri, tubik kanan, gibuk duk depan Nabi. Tubik dengan keadaan lagu tu selalu dah. Bukan atau tubik akal saja faham duk sini dak.
Tu baik sepahang halu dah beri dah. Gidok cokoh dak pe Nabi Muhammad. Ni mu nak tengok sangat ni boleh tengok lah. Orang Arab Badawi duk minta kepada Nabi saat ni tu. Maka tak kalau dia boleh tengok lagu tu, dah dia katanya, maka tak kalau hampir ia pertama kepada Nabi memanggil ia pertama. Pertama apa panggil? Serta assalamu alayka ya Nabi Allah. Tengok pertama tu. Hak mapuh kering saat ni tu Nabi raya atau suruh mai jumpa dia, mari buk duk dak pai Nabi wis halal pula kepada Nabi. Pas tak lek lagu mana. Boleh jalan mari, boleh kecek pula. Tu nak ayat katanya benda saat ni tu hidup lagi pula dia cinta kepada Nabi Muhammad. Habis. Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam. Nabi Muhammad pun wis halal. Jawab saleh. Maka berkata oleh Badawi itu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Baru percaya baru beriman ya Allah. Kita ni nasib baik dah ni. Kita hodok lah ni beri nah. Nasib baik dah kita ni. Tengok orang Arab dulu nak boleh masuk rimai dengan Nabi seorang-seorang tu bukan tamada. Salah satu kena perang baru boleh masuk bahaya dah. Perang tu pun nak boleh ditetap email sungguh saat itu. Kena pakai masa setengah-setengah. Zahir email ya tapi batin duk kupur, munafik. Banyak masa Nabi. Tapi kita masa kita landing kalau senang. Percaya terus dah. Dia tak ada tengok ali dengan Nabi. Rupa Nabi lagu mana kita tak ada boleh tengok. Tapi kita ni nak baik mujur lah. Walaupun kita tak boleh tengok Nabi, tapi kita percaya terus kata dia tu Rasulullah sungguh. Ni tengok ni. Tengok pertama tengok orang Arab Badawi dulu. Nak boleh percaya, nak boleh masuk Islam dengan Nabi saat itu, dia kena boleh tengok benda pelik-pelik dulu. Habis. Tu sabit itulah. Tuhan menjadikan Nabi tu mensertakan ada mukjizat lalu dah. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk katanya mukjizat itulah nak membenarkan kata dia tu jadi Nabi sungguh. Habis itu tak sama Nabi Musa ada mukjizat dia, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dah. Nabi Muhammad kita kalau kata bak mukjizat dia saja dia. Pelik banyak perkara. Banyak perkara Nabi zahirkan di mukjizat Nabi Muhammad. Habis. Sikit lagi. Banyak malam ni. Maka bersabda bagi Badawi saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah dia saat itu mengucap dengan Nabi dulu lalu dah. Mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi selalu dah. Masuk Islam dengan autonomat selalu dah. Boleh tengok pakai kayu duduk cokoh depan Nabi, wis saleh kepada Nabi WCO. Barulah masuk Islam. Lagi pula Nabi pun katalah. Nabi kata lagu mana? Memada ilah angka dikau ini, artinya ini satu mukjizat ini. Nabi pun paling tanya kelik lah. Mada lagi mukjizat ni. Mada lagi mu tengok tagon ini. Mada lagi. Dia katanya kena kembali. Ya lakah dah. Maka berkata ia Badawi saat itu, kafa artinya kafa saat itu memadailah. Madarah Nabi. Muzahir mukjizat mustara ni pun madarah dia kata. Tu tengok orang hati lembut dapat taufik hidayah Allah Taala. Zahir mukjizat setara ni pun masuk Islam dah. Tapi ada juga Nabi dok zahir mukjizat terus macam-macam dok cerita tapi tak masuk Islam. Kena kau ada fa'ana Nabi pun zahir dok royak katanya dia saat itu naik ke langit dah tu lapis dah. Dok masjid Hiragi kepada masjid Aqsa. Lepas tu naik kepada langit tu lapis. Jurang mari dok royak dia tak percaya. Tu orang ni hak tak dapat taufik hidayah Allah Taala dah tu. Pia. Abu Jahal dengar tak Abu Bakar kejut. Kena memang. Abu Jahal. Waktu tu Abu Lahab dah kan. Fak tak ada dapat taufik hidayah. Tengok Nabi duk cerita mukjizat banyak, tapi orang Arab Badawi ni boleh tengok satu mukjizat Nabi saat itu satu yang boleh masuk Islam lalu dah habis. Kamar dia kata lagi, sikit lagi. Kamar dia menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu. Tak kalau orang Badawi tu boleh tengok dah saat itu, Nabi pun royak kepada Fatimah hak mapuh saat itu. Kembali. Kliklah mu pada. Dia boleh tengok lah ni. Kembali. Maka kembali ia pohon kurma kepada tempatnya kurma saat itu. Hundo klik mula Fatimah hak mapuh kenyang hidup lalu bes mula. Habis kat tu.
Maka berkata oleh Badawi itu, ya Rasulullah, aku minta akan dika akan satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dia oleh orang oleh yang lain daripada aku. Tengok lobonya. Ani Pak itu nak masuk dah. Nak masuk cerita dah. Ya lepas daripada tengok pertama hidup jeguk dak pai Nabi, yang mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi, lepas tu dia minta satu perkara pula Nabi weh. Aku nak minta satu mukjizat ni dimung yang mana orang lain tu tak pernah minta lagi tu email. Tengok Nabi pun nak kata lagu mana lagi. Dah. Nabi pun jawab lagu mana? Maka engkau perkenankan akan daku kepadanya kepada minta saat ni tu. Minta lah Nabi Muhammad, terimalah aku nak minta ni, nak minta satu mukjizat lagi. So lagi aku nak minta. Orang dulu tak rasa minta, tapi ku ni nak minta. Tengok pelik orang Balawi ni. Nabi pun kata lagu mana? Maka izinkan olehmu akan daku. Mung ni aku nak minta hak ni mu izin Nabi. Mung terimalah hang minta aku ni Nabi. Tengok ya berdaya Nabi. Minta sadah duk berdaya Nabi, Nabi tu terima perminta yang kali yang kedua. Yang minta ke apa? Ni lapar yang minta ni. Bahawa aku, yakni orang Arab Badawi saat ni tu, sujud bagi engkau, sudah sujud di belakang tiap-tiap semayang. Ni yang minta pelik beheng. Lepas daripada tiap-tiap semaya 5 waktu yang nak minta kepada Nabi ni, Nabi aku nak sujud demu pula. Tu. Tengok nak katanya cinta dia, kasih dia kepada Nabi. Sehingga nak sujud Nabi pula. Lepas semaya 5 waktu nak sujud demu pula. Lepas daripada sujud tu aku nak sujud demu pula Nabi. Tu yang minta Nabi ni. Masa sahabat belum tu tak ada, dia minta orang Arab Badawi ni yang nak minta ni. Pas Nabi kata lagu mana? Nabi katanya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada pernah Nabi katanya tiada harus lakah. Nabi katanya tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Taala. Allah nak minta lagi, tapi nak sujud kepadaku yang lain daripada Allah Taala, Nabi katanya tak boleh. Tak boleh nak sujud sama aku, tak boleh. Nak sujud kepada aku tak boleh. Tu. Dan lagi pula kata, dan jikalau harus bagi seorang, kalulah harus boleh dia kata bagi seorang. Kalau boleh harus dia kata. Ni yang minta dah kepada Nabi tiap-tiap lepas sembahyang waktu Nabi kau nak sujud demu. Nabi kata tak boleh. Pas kalau boleh, tengok Nabi kata lagu mana. Kalau boleh sujud kepada orang, Nabi kata lagu mana? Bahawa sujud bagi lain daripada Allah, nascaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu perempuan. Tu Pak Putih kita nak sini. Allah, cerita panjang tu heret. Cerita panjang. Nak Putih mana? Nak kata kalulah boleh sujud sama-sama makhluk, sujud sama-sama orang boleh. Nabi katanya yang paling Allah aku suruh orang sujud saat itu, suruh kepada orang tino sujud kepada tok laki dia. Hak tu hak naknya. Beri. Tu. Kalau boleh sujud sama makhluk, Nabi katanya aku nak suruh orang tino saat itu sujud kepada tok laki dia. Allahu Akbar. Besarnya hak orang tino kena buat kepada tok laki tu. Tu butir kita nak tu. Kerana apa? Kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu orang tino. Ini kata cerita dia saat itu, kih dia saat itu nak tubik, nak royak katanya hak yang wajib orang tino kena buat saat itu terhadap tok laki. Lagi pula besarnya hak tok laki dia kepada orang tino dia saat itu. Selalu Nabi banding katanya kalau boleh sujud sama-sama orang manusia ni, Nabi nak suruh sujud orang tino tu sujud kepada tok laki. Tu nak ayat katanya semua serba-serbi bak rumah tangga saat itu terhenti di atas kena ada hak gimari. Tu hak orang tino yang wajib atas dia kena buat pada tok laki. Setara ni orang atas bak tanggungjawab terhadap kepada orang tino, setara ni kena buat dia sepenuh. Tak sepenuh akan tanggung akhirat sana. Kalau lah orang tino rajin neraka kepada tok laki, pikul gilah. Tok laki pun pikul, sama-sama pikul. Bini rajin duk maksiat, tok laki tak ada nak tegah langsung, duk lepas salah bini, pikul lah tok laki tu. Dah kena jaga biar molek bini kita, anak kita kena jaga molek. Dah habis itu. Itulah butir katanya, dah hak orang tino kena buat kepada orang atas saat itu amat banyak sekali, amat besar sekali. Kalau boleh buat hak situ,
kebajikan apa-apa tok laki dia buat, dia akan boleh habis. Boleh sama dengan tok laki dia. Tok laki dia rajin mari semaah, rajin masjid, boleh. Tok laki rajin baca Quran, ya pun boleh. Tok laki rajin baca wirid, duk zikir, ya pun boleh. Tok laki rajin ngatai, ya pun boleh. Tu orang tino sungguh pun kata berat hak dia, tapi pahala akhirat kalau dia taat kepada tok laki, dia borang bih hak kita. Hebat orang tino ni. Habis. Dah beri perhera tu. Dah. Banyak cerita malam ni. Sejam lebih kita baca. Sejam 15 lebih 15 minit. Bila. Habis kamar dia katanya, dah, apa saja daripada pengajian kita dua kitab saat itu, ilmu kitab penawar bagi hati dah hadis muhimmah, dah. Apa saja yang molek terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dah. Yang mana ada kasar, yang mana ada tak sempurna di surah, yang mana ada tak sempurna, ada cacat di segi kita ni, harap ibu bapa semua saat itu dah. Para cucu ai kemaafan kepada kita semua. Dan lagi pula dah, yang mana pia-pia boleh mari mengaji dalam majlis muzakarah kita malam ni, kita ucapkan terima kasih semua. Lepas tu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama dah. Habis kemudian katanya, maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami atas segala perempuan. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa sa'ir razaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.